yang Chief nak share tentang enjin CP150 ni, Chief? CP150 enjin di Capri hendaklah kita gunakan spek yang daripada pengilang. Sentuhan daripada Chief sendiri ya? Sentuhan di sini di mana kita boleh lihat inlet port dan exhaust port. Yang hitam ni exhaust port. Kita lakukan modifikasi gabungan chassis dan enjin tu penting. Parts yang membantu menaikkan prestasi enjin. Dah start ke? Alamak, leka lah Nasha tengok piston yang ada kat depan Nasha ni kan. Assalamualaikum, what's up guys? So, selamat datang. Bertemu semula kita dalam Motoview. Macam biasa kita dengan Chief kita. Chief Rosdi kita. Kali ni tak ada motor standard, Chief. Kita nampak Nasha dah pegang piston ni. Chief mesti nak cerita pasal teknikal kan? Kali ni kita cerita sedikit tentang enjin. Yes! Tentang enjin lah. So, saya nampak ada head semua dekat atas ni. Tapi macam biasa lah, Chief. Sabar dulu. Jangan bagi tahu dulu. Kita nak diorang semua subscribe dulu. Dan paling penting kita nak bagi tahu pasal giveaway. Di mana minggu lepas ada yang kata tak dapat baju Capri lah kak. Apa ni? Saya tak sempat lah Min. Saya nak baju Capri. Okey, kali ni kita bagi lagi baju Capri color gold ni untuk korang. Kalau pakai auto kaca, auto jadi rider. Jadi macam mana nak dapatkan ni? Apa kata? Tengok sampai habis. Sambil korang tengok, sambil korang dapat ilmu lagi. Jadi yang mana nak buat motor modified tu, so kali ni korang kena tengok sebab saya akan bersama dengan Chief Rosdi untuk bercerita tentang spek bagi motor perlombaan CP150, Chief. Okey, Chief. Ada head, ada piston. Jadi dengan motor Capri kat depan ni, apa benda yang Chief nak share tentang enjin CP150 ni, Chief? Baik. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi. CP150 enjin di Capri hendaklah kita gunakan spek yang daripada pengilang. Maksudnya kita tak boleh pakai blok besar, piston besar, tak boleh. Tak boleh ikut suka kita, tak boleh kan? Mesti ikut spek kan? Ya, betul. Jadi apa yang perlu kami buat, pihak UZ Racing, kami kat sini ada cylinder head yang telah pun kita melakukan pengubahsuaian daripada standard. Kita lakukan beberapa sentuhan. Sentuhan daripada Chief sendiri ya? Sentuhan di sini di mana kita boleh lihat inlet port dan exhaust port. Yang hitam ni exhaust port. Kita lakukan modifikasi di bahagian intake, dan juga kalau penonton dapat lihat di sini, ini adalah piston yang dibekalkan daripada Umar Racing yang standard. Masih belum ada apa-apa lagi, dan mungkin kita boleh kamera kita zoomkan sikit biar orang tahu ini standard punya. Ya, ini standard. Baru buka kotak ni, ya, maksudnya. Ini adalah piston yang Chief katakan daripada Umar Racing. Ni saiz dia, Chief kan? 57.29. Ya, saiz standard. Saiz standard guys. Jadi yang tu? Yang ni piston yang telah pun kita padankan dengan silinder dan silinder head kita, dan juga kita buat di sini ada macam lekuk-lekuk sini, kita panggil valve pocket yang sesuai untuk tuning motor enjin kita. Maknanya yelah, kalau kita tengok Chief, saya nak pegang sekejap kan. Kalau kita tengok kat sini Chief kan, yelah ini original, ini yang dah diubah sesuai. Ini yang raw, masih belum dilakukan apa-apa lagi. Kan? Kita jadikan daripada sini ke bentuk macam ni. Jadi saiz sama lah. Saiz yang sama. Ini semua kena ikut spek yang diberikan. Ya, betul, Chief kan, kita tak boleh suka-suka hati kita nak main pakai macam Chief kata tak boleh. kan. Dia macam kita tengok di pasaran ada saiz 65 lah, semua tu tak boleh. Itu melanggar undang-undang Capri kita. Selain daripada tu Chief, apa lagi bahagian-bahagian kat sini saya ada bawa cam, di mana ini adalah salah satu
parts yang membantu menaikkan prestasi enjin. Kalau daripada cam yang standard, kita ada cam perlumbaan yang di mana kalau standard tu loop di mana cam ni rendah, di mana enjin perlumbaan memerlukan revolusi enjin, kita panggil RPM yang tinggi. Jadi inilah part-part yang penting yang perlu penonton-penonton kat luar tu tahulah kan. Ini benda basic. Kalau minggu lepas kita dah share kan basic nak jadikan motor cut brake. Kali ni basic dia apa yang dikatakan oleh Chief, piston, head dengan apa yang Chief bawakan hari ni. Selain daripada tu Chief, apa lagi yang kita perlu tahu tentang enjin CP150 nak dapatkan daripada motor? Yalah, kita dah jadikan motor standard tu ke motor cut brake basic standard tu. Jadi nak jadikan daripada standard tu spek sebiji. Sebuah motosikal depan ni, apa lagi Chief? Apabila kita dah pasang enjin tadi, ini kita panggil top part lah, part bahagian atas kan. Kita ada lagi gearbox kan, yang saya tak bawa, dia pastinya berada di dalam enjin ni. Dan apa lagi, kita ada slipper class system, di mana membantu rider mengawal enjin, mengawal karakter enjin ketika diselekoh. Dan of course dia punya otak yang memberi arahan kepada pengapian, spark plug dan juga pemasangan untuk motor ni menggunakan injection, tidak pakai carburetor. So, untuk percikan bahan api yang sesuai, kita ada eraser system di sini. Jadi itu adalah main dia. Yalah, sekarang kan pakai ECU kan. Jadi itu benda penting. Selain daripada tu Chief, kita mesti ada gunakan. Saya selalu dengar dekat track tu setiap kali rider-rider 150 kalau lalu dekat jalan straight line tu kan, meletup-letup masuk gear. Apa benda tu Chief? Kita nak tahu apa benda tu. Di sini kita ada quick shifter. Yang sistem yang membantu pelumba menukar gear daripada gear rendah ke gear yang lebih tinggi. Motor ini ada 6 gear, 6 speed. Dikala pelumba menukar gear 1, 2, 3, 4 sampai ke 6 tu, dia tak perlu tutup throttle atau menarik clutch. So dia hanya full dan menekan. Di mana sistem quick shifter ni, switch ni akan memberitahu kepada ECU supaya memotong seketika millisecond spark daripada elektronik itu, supaya dapat gear tu engage kepada gear yang seterusnya. Mana pakai quick shifter ni ada kelebihan tak? Kalau di track besar, contoh track Sepang, CV-nya kita gunakan 1 second boleh kita reduce. Maknanya kalau contohlah Chief, saya katakan masa tengah-tengah bawa qualifying tu quick shifter rosak pula, apa yang perlu dilakukan mekanik? Kan sebab Chief katakan dia ada dapat kurangkan 1 second kan. Jadi apa? Kita kalau dalam perlumbaan tu tak ada benda lain lah selain daripada tutup throttle dan buka balik. Manual balik lah. Manual balik kepada asal supaya rider dapat tukar gear. Jadi selain daripada quick shifter, apa lagi Chief yang Chief boleh kongsikan tentang enjin CP150 ni? Apabila kita dah upgrade enjin dengan gearbox dengan exhaustnya apa semua tu, sudah tentu radiator juga bermain peranan. Untuk menahan kita nak menanggung kepanasan enjin tu, perlukan radiator yang bersaiz besar. Radiator standard tak mampu nak tahan kepanasan enjin tu. Jadi radiator tu pun ada saiz yang sesuai. Di mana di pihak OEM ada membuatkan jenis ukuran radiator yang sesuai untuk 150 CP150. Maknanya itu, yelah kalau dah modify kan, dia nak tahan lagi kan, mestilah kena tukar ikut saiz yang berkesesuaian. Tapi kita macam mana nak tukar pun, penonton-penonton kat luar sana nak tukar pun, kena ikut spek. Ya, betul. Ikut spek guys, jangan main tukar je.
Jadi seterusnya Cip, apa lagi yang Cip boleh kongsikan dengan kami ni, di mana bahagian-bahagian enjin yang selalulah kalau kita tengok ini memang makanan Chief lah. 25 tahun guys. Dah biasa selok-belok dengan motosikal ni. Baik, kita di Malaysian Car Prix kita ada sediakan buku panduan regulasi untuk pengubahasayan enjin, di mana seperti yang benda-benda yang part-part yang saya tunjukkan tadi harus mengikut ukuran yang ditentukan, dan dari segi enjin saya tak ada banyak perubahan daripada spek kilang, crankshaft mestilah standard, primary gear mestilah standard. Jadi kita tak ada option untuk tukar kepada part-part yang di luar pada pengilang. Tapi Chief, kalau motosikal Car Prix ni cakap, adakah dia punya berat tu kena ikut yang ditentukan ataupun kita boleh sukati je berat motor kita berapa? Okey. Ya, betul. Berat motor juga ditentukan oleh pihak Malaysian Car Prix. Jadi sedia maklum motor Honda ni mempunyai chassis yang agak berat, dan pihak kami agak berpeluh lah untuk menyediakan chassis yang sesuai. Potong sana, potong sini. Oh, mana kena potong-potong aja kan? Macam kita cerita kan, di mana Chief kata dia kena potong sana, potong sini. Itu je ambil masa berapa lama Chief? Bagi kami untuk sediakan sebiji motor komplit daripada motor standard tu, di bahagian chassis perlukan 1 hari. Dan di bahagian enjin juga, jika macam part yang saya tunjuk tadi tu, cam, cylinder head dah siap semua tu, pun kita mengambilkan masa 1 hari untuk sediakan. Oh, maknanya kalau preparation nak pergi perlumbaan tu, setiap pusingan tu ialah kalau Car Prix kita ada 10 pusingan kan. So setiap pusingan tu akan mendapat mencari setting yang berbeza lah. Ya, betul. Selepas perlumbaan, biasanya kita balik ke workshop untuk kita check balik. Setiap part ni ada mileage dia. Ada jangka hayat dia. Oh, jangka hayat dia. Ya, bukannya pakai bertahun-tahun. tak. Jadi, kalau satu piston ni, macam ni, ni kita tengok kalau yang ni yang Chief kan. Okey, yang ni dengan head ni berapa jangka hayat yang macam Chief katakan? Ya, kita tengok piston ni nampak macam masih baru. Ya betul. Ya, tapi jangka hayat dia sudah 3 perlumbaan. Oh ya ke? Ya. Dia tak boleh lebih daripada... boleh. Kita pernah cuba sampai ke 5 perlumbaan. Tapi untuk macam sekarang ni, motor kita Azroy telah mendahului dalam kedudukan peluma, dan juga tim mendahului dalam kedudukan ke championship. Jadi kita mengambil pendekatan supaya motor enjin kita tu sentiasa di tempat yang... Maknanya setiap pusingan kena tukar? Setiap pusingan kena tukar? Kita dua pusingan. Oh, 2 pusingan. Jimat sikit lah. Kalau yang kat luar sana, kalau kita pakai untuk seharian atau motor untuk latihan, InsyaAllah kalau 500 km tak ada masalah. Menyediakan suspension depan dan belakang, di mana suspension belakang banyak pembekal-pembekal OEM yang berada di pasaran, dan kami memilih pembekal dari Trax D, di mana suspension boleh laras semua full. So kita ada kat sini compression click. Okay. Di mana ketika peluma merasakan terlalu keras ataupun terlalu lembut, dia punya damping tu kita boleh laras, boleh adjust. Di bawah, di bahagian dalam chassis ni, saya nak tunjuk pun mungkin tak nampak kamera. Dia ada lagi satu rebound click, di mana pun boleh laras supaya dia absorber ni menyerap hentak ketika melalui jalan yang berlubang-lubang. So spring dia juga pun boleh laras, di mana mengikut kesesuaian dan berat seorang pelumba tu. Maknanya benda-benda tu sebenarnya sangat memainkan peranan, bukan dalam enjin je. Ya, betul. Dia gabungan chassis dan enjin tu penting.
suatu perlumbaan. Jadi Chief, saya nak tanya pula, ini apa function dia? Saya terlupa nak tanya masa episod lalu. Jadi saya nak tahu apa function yang ni. Di sini kita ada satu gyro sensor, di mana kita di data logger kita boleh melihat berapa degree dan setiap pelumba tu mengambil selekoh, dan kita boleh analisa selepas setiap sesi praktis ataupun perlumbaan. So feedback daripada komen pelumba tu kita akan boleh analisa melalui data logger. Membantu. Ya, betul. Membantu daripada segi pelumba-pelumba tu dekat mana, ada kekurangan ke. Ya, kadang-kadang pelumba tu dia tak perasan masa apa yang berlaku ketika melakukan latihan atau perlumbaan tu. Jadi kita kami ataupun saya Chief akan bersama-sama dengan pelumba akan menganalisa apa yang berlaku ketika dalam perlumbaan tu. Jadi Chief, kita dah cerita pasal yang data logger ni semua. Dari sini data logger ni saya tahulah mesti dia dari situ kita boleh tahu berapa dia punya api, berapa dia punya ni semua kan. Tapi saya nak tahu pula kalau nak tukar sprocket semua, adakah ingin berdasarkan data-data yang dapat tu pun ataupun ikut kiraan-kiraan? Ya, bagus. Satu soalan yang bagus. Bagi pengalaman saya motor CP150 kita ni, kita dah ada data, previous data tahun lepas atau sebagainya. Dan apabila kita pergi ke satu litar tu, saya dah buat satu persiapan sebelum tu, pengiraan apa sprocket number depannya, belakang apa. Jadi apabila FP1 tu free practice pertama tu, setiap pelumba saya tu akan melakukan sesi latihan dan menganalisa sendiri apa yang dia rasa. Dan juga kami menganalisa melalui data logger. Dari segi number size sprocket tu pula, apa perlunya untuk meningkatkan prestasi enjin tu, satu teeth kita panggil gigi lah. Di bahagian sprocket selalu, kalau Nasha ingat dulu komen-komen rider kan, nak segigi, nak segigi. Ya, betul. Setengah gigi. Setengah gigi, okey. Satu gigi sprocket ni boleh meningkatkan 500 RPM. Penambahan 500 RPM. Sama ada kalau dia tingkatkan number gigi tu, boleh tingkatkan RPM, ataupun kurangkan lagi number gigi tu, boleh mengurangkan RPM. Contoh kata di jalan lurus tu terlalu menjerit. Contoh kita ada data logger, ada bacaan sampai 15,000 RPM. So mungkin saya akan berbincang dengan pelumba tu, ni tak boleh ni. Mungkin enjin ni tak akan bertahan lama, jadi kita akan reducekan. Macam itulah contoh. Oh, jadi sprocket juga sangat memainkan peranan penting. Jadi nak dikatakan semualah. Semua sangat penting Cik. Tapi Cik mungkin boleh rangkulkan benda yang nak dikatakan tadi, apa yang bukan basic lah, yang katakan benda yang penting yang diorang perlu tahu. Adakah saiz macam saiz piston, saiz tu benda yang penting bahagian enjin? Bagi penonton-penonton ataupun penggemar-penggemar Malaysian Cup Prix, penggemar sukan pemotoran ni, kami menyediakan motosikal CP150 ni melalui apa yang telah pun ditermakan di regulation Malaysian Cup Prix. Bukannya kita suka-suka pergi ke kedai spare part, sumbat je apa yang boleh. Maknanya tak boleh main suka-suka. Ya, jadi dia mesti, kita nak standardkan semua motor, sama ada dari pengilang Yamaha, Honda ataupun sebagainya, supaya lebih adil dalam perlumbaan. Jadi Chief dah ceritakan part-part enjin. Kalau episod yang lepas Chief ceritakan macam mana motor standard nak jadi motor Cup Prix. Ya. Episod kali ini Chief ceritakan pula bahagian part-part enjin daripada piston, head, valve semua dengan quick shifter lagi. Jadi saya nak sekali lagi bersama dengan Chief untuk
episod yang akan datang di mana kita nak bertandingkan dengan Chief bagi strategi Chief sebagai ketua mekanik pasukan Idemitsu Honda UZ Racing dalam perlumbaan. Macam mana kerjasama dengan pelumba-pelumba, bagaimana untuk mendapatkan setting dengan masa yang singkat. Jadi semua itu akan dijawab oleh Chief Rosdi kita di next episode. Okey Chief Chief ada dengan saya lagi episod akan datang. Jadi Chief, itu saja untuk bahagian enjin kita. Chief ada apa-apa yang tambah? Kita jumpa di episod akan datang. Chief kata kita jumpa di episod yang akan datang. Tapi untuk soalan giveaway, Nasha nak tanya, berapakah saiz piston standard yang dikatakan oleh Chief Rosdi tadi? Jadi itu saja untuk episod kali ini. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Seperti biasa, jangan lupa subscribe guys. Jumpa lagi. Bye-bye.